Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah sejak azali, Allah Ta'ala doakan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan wirdul Imam Ali Ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtajtu bi tarbillah, quluhu ma sya'allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
di Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, tulisan Rumi. Asalnya tulisan Jawi, dialih tulisan oleh Ustazah Nur Ain Abdi. Syarah bagi kitab Ummul Barahin, iaitu kitab bagi Imam Sanusi. Masuk pada subtopik sifat nafsiyah ke surat 62. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, fahadihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiyal wujud. Artinya, maka inilah 6 sifat. Yang pertamanya sifat nafsiyah namanya, dan iaitu wujud. Dan hanya saja dibangsakan dia bagi nafsun. Kenapa dipanggil nafsiyah? Nafsun, asal daripada nafsun. Nafsiyah asal daripada nafsun, maknanya diri. Kenapa dinamakan begitu? Kerana melazimkan sifat itu baginya, memestikan bagi sifat itu baginya. Yang ini bagi zatnya. Zat siapa? Zat Allah, diri Allah. Maka hanyalah dengan maka hanyalah. Nah, itu sahaja. Kenapa disebut nafsiyah? Asal nafsiyah daripada nafsun, diri. Diri siapa? Diri Allah, iaitu sifat wujud. Dengan bersalahan maknawiyah tak sama dengan maknawiyah, sifat maknawiyah. Maka bahawasanya melazimkan ia bagi ma'ani. Sifat maknawiyah melazimkan, memestikan sifat ma'ani. Maka kerana inilah dibangsakan dia kepada ma'ani, sebab dipanggil maknawiyah. Kalau sifat wujud ini berkaitan dengan diri Allah Ta'ala, nafsun, jadi dipanggil nafsiyah. Dan sesungguhnya diketahui daripada kalam musannif itu, perkataan pengarang kitab itu, bahawa barang yang telah lalu daripada segala sifat itu dua bahagi. Salah satu daripada keduanya, iaitu yang pertamanya sifat nafsiyah, dan yang kedua iaitu yang 5 yang tinggal, itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang menolak, menolak yang kekurangan lah, iaitu lepas wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Dan barang yang lagi akan datang daripada segala sifat itu dua bahagi pula. Lepas ni diterangkan dua bahagian sifat lagi. Salah satu daripada keduanya, dan iaitu sifat wujudi, dan iaitu sifat ma'ani, sifat yang wujud, yang ada, dipanggil sifat ma'ani. Dan yang kedua sifat ahwal, hal keadaan, iaitu sifat maknawiyah. Sifat ma'ani nanti kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7 dia akan terangkan. Dan bahagian yang seterusnya iaitu ahwal, hal keadaan, maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka hasilnya daripada kalam musannif, perkataan pengarang kitab Ummul Barahin tadi, bahawa sifat 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Jadi yang kita wajib belajar 20 sifat Allah Ta'ala itu dipecahkan pada 4 bahagian. Pertama, sifat nafsiyah, dan dobitnya, penerangannya, ma la tuqalu dzatu illa biha. Artinya barang yang tiada diakal zat itu melainkan dengan dia. Maknanya sifat tu mesti ada lah, tak boleh tak ada. Artinya diterangkan tiada tasawur, tiada terfikir, tiada tergambar pada akal subut zat wujud diri Allah itu, melainkan dengan sifat nafsiyah. Melainkan wajib ada, mesti ada sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Dan lagi ditarif, diberi makna oleh setengah ulama pula, al-halu as-sabitu lil-dzati ma damatiz zatu ghayra mu'allalatin bi'illatin. Artinya iaitu hal yang sabit, tetap bagi zat, bagi diri, selama ada zat itu, diri itu, padahal tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana. Apa makna itu, Ustaz?
yakni diterangkan lagi, bukan kerana ma'ani itu berdiri kepada zat atau kerana lainnya. Tak faham juga Ustaz, diterangkan lagi. Dan makna hal itu suatu pekerjaan yang pertengahan antara wujud dan adam, antara ada dan tiada. Maka keluar dengan kata hal itu sifat ma'ani kerana ia bangsa wujudi, dan keluar pula sifat salbiyah kerana ia sifat adami, sifat yang tiada. Dan keluar dengan kata tiada dikeranakan dengan suatu kerana, iaitu sifat maknawiyah. Tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana sifat maknawiyah. Maka iaitu hal yang sabit, yang tetap bagi zat jua, bagi diri Allah jua, tetapi dikeranakan dengan ma'ani itu berdiri pada zat, seperti yang lagi akan datang bicaranya insya-Allah. Tak faham sangat Ustaz? Tak apalah. Ini penerangan dari segi pembahagian sifat 20 itu sendiri, ya. Dan dikatakan sifat nafsiyah itu hiya huwa, artinya sifat itulah zat, dan tiada bagi Allah Ta'ala sifat nafsiyah melainkan wujud jua. Sifat nafsiyah ada satu, iaitu sifat wujud sahaja. Tetapi tersebut dalam Hasyiah Sanusi, Imam Sanusi ada mengarang satu kitab yang lain, namanya Hasyiah Sanusi, atas Matan Kubra, bahawasanya Allah Ta'ala bersalahan, ini tak sama bagi segala yang baharu, tak sama dengan makhluk, dengan beberapa sifat nafsiyah. Seperti Jalal, ada sifat nafsiyah yang lain, iaitu Jalal, maha mulia, dan Jamal, maha cantik, maha indah, dan Al-Hilm, maha bijaksana, maha pandai, dan seumpamanya. Kata Imam Sanusi ada sifat-sifat nafsiyah yang lain. Baik, masuk pada sifat salbiyah. Dah habis sifat nafsiyah, masuk sifat salbiyah, sifat yang menolak kekurangan. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahil lagi, Imam Sanusi, wal khamsatu ba'daha salbiyatun, artinya dan yang 5 kemudian daripada nafsiyah itu sifat salbiyah, dan iaitu kidam dan baqa' dan mukhalafatuhu lil hawadith, dan qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Dan hanya saja dibangsakan dia bagi salbun. Asal salbiyah tu daripada salbun. Salbun tu apa? Menolak atau menafikan. Kenapa dipanggil sifat-sifat salbiyah? Kerana sekaliannya yang 5 itu menafikan, menolak bagi barang yang tiada berpatutan, tidak patut dengan Allah. Kerana makna salbun itu nafi, menolaklah. Maaf kalau ada nama salbiyah, maknanya apa? Menolak. Orang cakap nolak aja, suami cakap nolak. Maaf kan, mudah-mudahan menolak yang tak baik, yang baik-baik tak ditolak lah, insya-Allah. Dia biasa dia tolak ni Ustaz, kahwin dulu. Itu memang bukan salbiyah dia yang tolak. Bini saya pun nolak, bukan nama salbiyah pun. Itu memang semua tolak tu biasanya lah. Tak kecuali Ustaz, ada juga kecuali macam masyarakat Muslim ke, kan, Ustaz Azhar Idrus ke. Baik, macam mana dah ramai yang bila nak kahwin dua je semua buat hal, jadilah yang lain semua dah dicop buat hal lagi, kan. Baik, kerana nilai itulah betul orang tua kata, kerana nilai titik rosak susu sebelah ni. Habis semua lelaki kat Malaysia ni dicop, tak boleh kahwin dua. Pasal apa? Nanti huru-hara keluarga. Pasal dah banyak berlaku. Pasal kahwin dua, tak payah kahwin dua, yang kahwin satu kena huru-hara, lagi kahwin dua. Baik, sambung balik sini, masuk balik. Jadi mudah-mudahan yang ditolak tu yang tak baik, yang baik-baik jangan tolak. Tak baik. Suami ni kena taat cakap dia, selagi tak berlanggar, tak bercanggah dengan syarak, kan.
apa nama ni, Ustaz Syamsul Debat kan pesan perempuan ni nak masuk syurga senang aja, taat perintah Allah, taat perintah suami. Lepas tu dia tanya jemaah, betul tak? Betul. Yang lelaki jawab betul. Kena taat perintah Allah dan taat perintah suami selagi tak bercanggah dengan syarak. Dia pun tanya lagi, kahwin tu bagus tak tuan-tuan? Perintah Allah tu bukan? Perempuan dah senyap teruslah. Yang lelaki jawab, perintah Allah betul. Makin kuat lelaki. Jadi kahwin tu kena baik dia kata kan. Dah tak sambung dah. Perempuan dah senyap dah mulai macam muka kan, tak sambung dah. Memang asal hukumnya macam tu. Memang perempuan ni nak masuk syurga senang aja, taat perintah Allah dan taat perintah suami selagi tak melanggar syarak. Ini tak melanggar syarak pun dah dimarah, lagi melanggar syarak kan. Jangan jangan tinggi suara dengan suami. Sayang kita dah beramal, nasihatlah kepada isteri saya sendiri dan semualah yang mendengar, taat dengan suami, jangan tinggikan suara. Ada benda yang tak suka cakap baik-baik, buat bincang, bawa bincang. Baik, sayang nanti kalau kita tinggikan suara dengan suami, dah kira berdosa. Amalan-amalan kita tu sayang, rugi. Perempuan ni tuan-tuan dalam kitab Alang-alang dah sebut tuan, kita lalukan sekali lah. Dalam kitab Al-Jawharul Mawhum, saya bacakan ke Masjid Nurul Hidayah Madarisi Alam. Perempuan ni suatu ketika kisah tentang perempuan, pahala orang perempuan, suami yang terutama yang nak kahwin lah, isteri. Satu kali Fatimah anak Rasulullah SAW, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah ziarah. Lalu Fatimah menangis. Rasulullah tanya kenapa menangis. Saya cuba ringkaskan, panjang ceritanya. Fatimah pun mengadulah, engkau apa nama ni, Rasul Allah, kekasih Allah, boleh tak engkau minta tolong dengan menantu engkau? Suami dia lah Sayyidina Ali, menantu Rasulullah Sayyidina Ali, sahabat dan menantu suami pada Fatimah. Boleh tak kau minta menantu kau belikan hamba untuk tolong aku buat kerja rumah? Dulu buat kerja rumah tuan-tuan semua manual. Sekarang ni semua main tekan aja. Itu pun maaf cakap, itu pun bising kadang. Nak masak main tekan aja. Nak basuh baju tekan aja. Lagi apa? Setakat ni tak adalah mesin masukkan baju kotor dalam mesin basuh kan. Kalau ada mungkin suruh beli juga. Baju kotor kena masukkan sendiri dalam mesin basuh. Setakat ni macam tu lah. Kalau ada mesin robot ke apa kan, turun kutip baju kotor, dalam rumah tu masuk dalam mesin basuh, barangkali disuruh beli. Baik, jadi dulu susah nak masak apa semua kan. Saya pernah nampak arwah nenek saya masak guna kayu api, pada tengah benut Pontian dulu kan. Tengok dapur dia tu tak ada gas lagi masa tu, kecil lagi lah masa tu. Pernah nampak. Nak masak air je pun nak kena hidupkan api, nak kena kena pandai susun kayu. Tak pandai susun kayu tak hidup api. Dah hidup nak kekalkan apinya tu kan, nak terpadam tu kena tiup sikit, kipas tu tiup. Salah tiup tu abu tu terbang. Baik, jadi ceritanya susahlah Fatimah buat kerja rumah. Paip mana ada, paip kena ambil. Dia ada telaga. Saya merasa juga telaga. Air telaga pernah merasa. Belum ada paip dulu kan. Masih kecil lah ceritanya tu kan. Mandi telaga tu kan, bawa air di telaga, rasa lah. Masa tu dekat belakang stadium Kampung Dato' On, sebelah Kampung Dewata. Rasa lah. Baik, jadi ceritanya penat lah. Manual kan buat kerja rumah, basuh baju lagi, mana mesin. Jadi minta dengan Rasulullah, ayahandanya minta supaya
menantunya, suaminya berikan hamba. Rasulullah pun pergi dapur. Masa tu nak hancurkan gandum yang asal tuan-tuan dia kasar, nak dimakan tu kena dihancurkan mesin batu macam pin punya opah tu kan, buat kuih apa tu macam tu. Itu nak buat kuih, ini nak makan makanan biasa harian ni kena kisar. Rasulullah baca bismillah, Rasulullah kisarkan. Kemudian kisahnya Rasulullah baca bismillah lepas tu kisar. Lepas tu Rasulullah suruh batu tu kisar sendiri. Kisar sendiri. Batu kisar tu Rasulullah suruh kisar sendiri, dia pusing sendiri. Ikut perintah. Batu tu ikut perintah, pusing sendiri. Nak tunjuk pada Fatimah, kalau aku nak, boleh je aku suruh ni. Memang tunjuk depan Fatimah ni. Batu tu kisar sendiri. Kemudian Rasulullah kata dah berhenti. Bila dah berhenti tu, batu tu bercakap, ya Rasulullah, kalau engkau tak suruh aku berhenti, aku kisar semua gandum kat dunia ni pun aku tak kisah. Yang penting tolonglah aku nak masuk syurga. Sebab aku pernah dengar salah satu bahan api neraka tu batu. Dia tak nak jadi batu yang jadi bahan api neraka. Ya Allah, ya Rabbi, batu minta masuk syurga tuan-tuan. Tak masuk syurga pun, yang penting tak masuk neraka. Kita berusaha lah masuk syurga, berusaha elakkan masuk neraka tuan. Batu minta. Rasulullah aminkanlah, maknanya doakan. Jadi Rasulullah nak cerita kepada Fatimah, kalau aku nak, boleh je aku suruh benda ni semua bergerak sendiri. Air datang sendiri, kisar tu kisar sendiri, boleh. Aku boleh. Tapi kalau kau tahu ganjarannya, kalau buat semua ni setiap biji gandum yang kau sediakan untuk isteri, untuk suami dan anak-anak kau, setiap gandum, bukan satu mangkuk gandum, satu biji gandum, kalau kita sebiji nasi lah, sebutir nasi, itu 10 pahala dapat, 10 dosa diampunkan, 10 darjat dinaikkan. Baru satu biji gandum. Aku nak kau jadi orang yang bersyukur, dan orang yang bersayang, dapatkan pahala, naikkan darjat. Fatimah pun taat lah. Taat. Dia nak cerita kelebihan isteri buat menjaga di rumah. Itu baru sebutir gandum. Kalau kita sebutir nasi lah, kan. Jadi dikiaskanlah, maknanya tu jaga di rumah yang lain tu, mungkin setiap helai baju tu kan yang dibasuh, lagi apa, masak, pakaian, lagi apa, kemas rumah, itu semuanya besar ganjaran. Tapi ingat, jangan sampai kita menderhaka dengan suami. Salah satu menderhaka apa? Tinggi suami, mawan cakap. Kalau ada yang tak suka, tak gemar, ataupun rasanya kurang baik keputusannya, buat bincang. Bang, rasa macam kurang baik lah. Apa kata kalau sini bang? Ini baik bang macam ni. Wah, lah betul lah bang. Terima kasih lah mak. Baik kau cakap bang, tak perasan lah bang. Bagus tu. Tak? Ini mengasa gini-gini lah. Yelah tu. Dah pula. Bunyinya ya, tapi menidakkan. Yelah tu. Yelah bang. Dia peli-peli je kan. Itu kira pergi lagi ni. Marah lagi. Hilang pahalanya semua tuan-tuan. Rugi, sayang. Jadi jagalah perkataan kita kan. Pada yang belum berkahwin tu, yang lelaki yang belum berkahwin, carilah pasangan yang bila berbual tu menyenangkan hati. Bila macam saya dah umur dah tua macam ni, baru rasa pentingnya cari pasangan yang bila bawa bercakap, berbual tu menyenangkan hati. Ya tak? Alhamdulillah, syukurlah. Kalau kita dapat pasangan yang bila kita berbual apa-apa isu sekalipun, sekecil-kecil isu, bab beli minyak masak ke, bab beli beras ke, sampailah sebesar-besar isu apa? Isu negara lah. Isu pemimpin ke apa kan. Tak bergaduh.
Berbual biasa, relax, normal kan. Berbual. Tak ada gaduh-gaduh. Tak. Kemarin ada kawan saya, doktor selamat. Dia kematian isteri lah. Selang beberapa bulan, lepas tu dia minta pendapat lah. Macam mana Ustaz? Kahwin ke tak kahwin lah doktor. Doktor pun masih muda lagi kan. Anak-anak doktor tu perlukan mak. Gitulah kalau anak-anak doktor tu perlukan mak. Bahasa kiasannya lah. Doktor pun perlukan isteri lah kan. Senang cerita. Jadi macam mana Ustaz nak pilih Ustaz? Saya ni ada beberapa pilihan. Doktor di passion dia tu ramai lah. Pilih yang satu tak? Kena pula passion dia tahu isterinya doktor dah meninggal dunia kan. Makin ramai passion yang perempuan datang. Jadi macam mana Ustaz nak pilih? Pilih lah doktor yang kira berbual tu kira senang hati. Dia saya tak nasihatkan, dia sendiri tanya, Ustaz yang seorang ni cantik Ustaz, tapi tu kalau cakap melawan aja, semua melawan, sikit melawan, belum kahwin tu. Yang seorang ni dia okey lah, boleh lah, taklah secantik yang seorang tu, tapi boleh lah. Jadi tapi dia kalau berbual dengan dia ni, ya Allah, senang hati saya. Bincang pasal apa pun dia senang je hati. Itulah doktor rasa saya rasa doktor pilih lah yang berbual tu senang hati kan, tak melawan tu. Yang tak melanggar syarat, tak melawan tak apalah. Yang melanggar syarat tu melawan tak apalah kan, itu baguslah. Baik, itulah apa nama ni, serba sedikit selingan. Baik, sambung balik sini. Apa ceritanya ni? Salbiah. Sifat salbiah Allah Ta'ala. Panjang juga melencong. Baik. Dan hanya saja dibangsakan dia bagi salbun itu kerana sekaliannya yang lima itu menafikan bagi barang yang tiada berpatutan dengan Allah, kerana makna salbun itu nafi. Maka kidam itu menafikan permulaan wujudnya. Sifat kidam menafikan permulaan wujud Allah Ta'ala. Jadi maknanya Allah Ta'ala wujud tak ada permulaan. Dan baqa' itu menafikan kesudahan wujudnya. Sifat baqa' menafikan kesudahan bagi wujud Allah. Maknanya Allah Ta'ala tiada akhir, tiada mati, tiada musnah, tiada fana. Dan mukhalafatuhu lil hawadith itu menafikan bersamaan bagi hawadith yang 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya di dalam yang mustahil di sana. Tak sama Allah Ta'ala dengan yang baharu. Sifat mukhalafatuhu lil hawadith menafikan bersamaannya Allah Ta'ala dengan makhluk. Ada 10 perkara. Allah Ta'ala tak sama dengan 10 perkara. Nanti akan dibincangkan. Tajuk utamanya Allah tak serupa dengan makhluk. Ada 10 perkara yang di bawah tajuk tersebut. Dan qiyamuhu binafsihi itu menafikan berkehendak kepada zat. Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri itu menafikan berkehendak kepada zat atau kepada fa'il yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat lain, diri lain, sebab Allah itu ada zatnya sendiri, dirinya sendiri. Dan Allah Ta'ala tak perlukan kepada yang menjadikan dia, malah dialah yang menjadikan yang lain. Dan wahdaniyah itu menafikan berbilang-bilang pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, seperti segala kamun yang 5 yang telah lalu sebutnya. Sifat wahdaniyah, Esa Allah Ta'ala, Maha Tunggal, Maha Satu Allah, menafikan berbilang-bilang pada zatnya, pada dirinya, pada sifat-sifatnya dan pada af'alnya, perbuatannya. Maknanya zat Allah satu, Maha Tunggal, Maha Esa. Sifat Allah, setiap sifat Allah itu satu. Sifat Allah tu ada banyak. Ada berapa? Saya tahu tak? 20. Salah. Iaitu segala sifat kesempurnaan. Ada berapa? 99. Salah. Kalau macam tu 20 tambah 99 Ustaz, jadi 119 pun salah. Sifat Allah ada banyak, tak terbilang banyak ni. Hanya Allah sahaja yang tahu bilangannya, iaitu segala sifat kesempurnaan. Setiap sifat Allah tunggal, Esa, tidak dua, tidak tiga, dan tidak bercerai tanggal.
Tidak boleh, contohnya sifat qudrat, sifat kuasa Allah tidak boleh dipecah-pecahkan, apatah lagi dipinjamkan kepada makhluk. Tak boleh, itu sudah menafikan sifat wahdaniyah. Dan pada af'alnya, pada perbuatan, segala sifat wahdaniyah ini menyatakan bahawasanya perbuatan Allah Ta'ala itu hanya Allah yang jadikan. Segala yang berlaku, segala yang terjadi, yang bergerak dekat dunia ini, Allah Ta'ala lah yang menjadikan, baik atau buruk. Itu rukun iman tu kan, baik buruk daripada Allah Ta'ala. Contoh baik iman dan taat, contoh buruk kufur dan maksiat, semuanya Allah yang jadikan, Allah yang kehendaki. Dan segala perbuatan Allah tiada yang menolongnya. Baik, dan diketahui daripada demikian itu bahawa murad dengan keadaannya salbiyah itu, bahawa maknanya menafikan seperti demikian yang tersebut itu, tiada murad bahawasanya segala sifat itu tertanggal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kerana ia sabit bagi Allah dan tiada dinafi daripadanya, maka tadabbur olehmu sifat-sifat Allah ini, dia itu sifat bukan zat. Allah itu zat diri. Sifat-sifat dari itu sifat bukan zat. Dia berdiri pada zat Allah. Dia tak sama, zat dengan sifat tak sama, tapi tak bercerai tanggal. Tidak terpisah daripada Allah. Bila kita kata sifat kudrat Allah, maknanya Allah lah yang berkuasa. Bila kata sifat iradat itu menentukan nasib makhluk, Allah lah yang menentukan nasib makhluk. Kudrat ilmu. Bila kita kata sifat ilmu, mengetahui segala yang wajib, mustahil dan harus, Allah lah yang mengetahui wajib, mustahil dan harus. Begitu juga sama' basar kalam. Dan ta'rif sifat salbiyah itu maknanya apa? Sifatun dalatun ala nafyi ma la yaliku billahi azza wa jalla, iaitu sifat yang menunjukkan atas nafi barang yang tiada layak dengan Allah azza wa jalla, yang maha mulia dan maha tinggi. Maka telah lalu makna nafi itu, maka sekalian yang dinafikan itu tiada patut bagi Allah jalla wa azza, kerana bahawasanya sekalian itu mustahil pada zat Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Tak boleh diterima akal sifat-sifat yang ditolak tadi itu. Maka kaul, perkataan ataupun pendapat yang membilangkan kidam dan baqa sifat salbiyah, itulah kaul yang muktamad, pendapat yang muktamad. Maka dikatakan bersifat salbiyah itu hiya ghairuhu, artinya sifat itu lain daripada zat. Dan kata kil, kata setengah ulama, kidam dan baqa itu sifat nafsi seperti wujud jua. Maka kaul ini dhaif, lemah, tiada dapat dipegang akan dia. Sedikit perbahasan Baik, masuk pada subtopik sifat ma'ani. Kemudian kata musannif pula, kata pengarang kitab Matan Ummul Barahin, itu Imam Sanusi, "Tsumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani." Artinya kemudian wajib pula bagi Allah 7 sifat, dinamai akan dia sifat ma'ani. Dan katanya kemudian itu tertib pada sebutan jua, bukan tertib pada hakiki. Kita belajar wujud, kemudian kidam, kemudian baqa, dah habis sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani masuk, kemudian sifat kudrat. Kemudian tu itu untuk kita belajar sahaja. Bukanlah maknanya mula-mula Allah Ta'ala dia sifat wujud. Dah lama sikit, berapa ratus tahun baru Allah Ta'ala dia sifat baqa. Dah lama sikit barulah masuk kudrat, barulah Allah tu ada sifat iradat. Tak, bukan. Jangan sampai kita terfikir macam tu. Itu diingatkanlah. Kemudian tu kita yang belajar satu wujud, kemudian baqa, kemudian kidam baqa, kemudian kudrat. Itu kemudian tu untuk kita pelajari, mudah kita belajar. Lepas satu, lepas satu. Sedangkan sifat Allah tak ada mula, tak ada akhir. Dia bukan macam kita, mula-mula pandai nangis saja, mueh, bukan. Kemudian dah pandai ketawa sikit, letek sikit dah ketawa. Kemudian dah pandai kencing,
Cuma tak tahu bila masa nak kencing, main kencing. Siapa yang dah ada anak tahulah. Baby tu belum habis kencing dah dibuka, sap, dekat muka. Itu kencing, rumah saya pernah kena berak, swap, pepek. Satu-satu. Kemudian baru pandai merangkak menyarap. Kemudian baru pandai merangkak, baru pandai berdiri. Kemudian baru pandai bertatih, kemudian baru pandai berjalan, kemudian baru pandai lari. Susunan tu pun kena ikut tu. Doktor pakar kata, doktor pakar kanak-kanak, Dr. Ismail pakar putri. Dia kata sama dengan nama imam Dr. Ismail. Dia kata dan satu lagi Dr. Tajul. Anak saya dengan Dr. Tajul. Step tu tak boleh skip. Anak saya yang sulung, dia menyarap. Lepas menyarap, dia terus duduk. Dia tak masuk merangkak tu, dia tak lalu. Bila ada step yang dia skip, doktor kata ni ada slack ni. Ini ada slack. Dia masa kecil dia ada merangkak tak? Tak. Itu tertinggal. Dia dah pandai jalan dah masa tu. Doktor Tajul kata kena ajar dia merangkak balik. Punya tertinggal. Jadi maknanya dari segi step tu daripada kecil tu step ni kena ikut satu persatu. Baik, jadi step ni kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 ni, ini untuk kita mudah pelajari. Hakikat sebenar sifat Allah tu tak ada mula, tak ada akhir. Baik. Kerana sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim, tiada permulaan, lagi azali, tiada terdahulu setengah atas setengahnya, tak ada yang mula, tak ada yang akhir, tak ada. Artinya sudah selesai daripada mengkhabarkan sifat nafsiyah dan salbiyah, maka hendak mengkhabarkan sifat ma'ani pula. Tu sebut kemudian tu untuk kita mudah pelajari satu persatu. Kalau hari ni, malam ni kita belajar 20 sifat Allah Ta'ala, malam ni satu kali belajar. Saya nak terangkan pun tak pandai macam mana. Kena step by step, satu-satu. Dan adapun sebab diulangkan oleh musannif lafaz yajibu itu serta sudah terdahulu sebutnya pada katanya famimma yajibu hingga akhirnya, kerana sudah bercerai daripada sifat yang dahulu itu dengan katanya fahadihi sittu sifatin hingga akhirnya, dan lagi kerana hendak mensorehkan, menjelaskan bagi menolak atas Mu'tazilah yang menafikan oleh mereka itu akan wajib sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Golongan Mu'tazilah, golongan sesat yang bukan ahli sunnah, dia kata Allah Ta'ala tak ada sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam ni tak ada bagi Allah Ta'ala. Kita ahli sunnah jamaah kata ada. Baik, maka kata musannif 7 sifat yang ini daripada sisi Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan adapun di sisi Maturidiyah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka sifat ma'ani itu 8 sifat. Ada 8. Kenapa? Kerana bahawasanya mereka itu menambah oleh mereka itu atas bilangan yang lagi akan datang sifat takwil. Ada tambahan satu sifat takwil. Maka ia di sisi mereka itu sifat yang qadim, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Dengan dialah mengadakan dan mengadamkan, mentiadakan. Dan iaitu yang dikendaki di sisi mereka itu daripada segala sifat af'al, sifat perbuatan. Kerana bahawa mereka itu berkata mereka itu jikalau ta'aluk sifat takwil itu dengan menjadikan, dinamakan dia khalqan, dan jikalau ta'aluk ia dengan memberi rezeki, dinamakan dia rizqan, dan jikalau ta'aluk ia dengan menghidupkan, dinamakan dia ihya'an. Dan seperti demikianlah engkau kias yang lain. Dan atas kaul ini maka adalah segala sifat fi'il itu qadim, tiada permulaan. Jadi kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat ma'ani ada 8. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ada 7 sahaja. Berbeza itu sahaja. Adapun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata 7 tu sebab sifat takwin yang Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata tu dah masuk dalam sifat kudrat, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maknanya berbeza tu cuma dari segi pecahan sahaja.
Dari segi i'tiqad sama sifat qudrat. Ya, cuma dipecahkan sahaja. Baik. Dan yang rajihnya, yang kuatnya mazhab Asy'ariyah daripada ketiadaan bertambah demikian sifat ma'ani itu daripada 7. Dalil yang kuat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan daripada keadaan murad daripada sifat af'al itu segala ta'alluq qudrat akan sebagai ta'alluq tanjizi. Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata tak perlu sifat takwin lagi. Sebab itu dah masuk dalam sifat qudrat. Tapi tak bergaduh lah, dua imam ni tak bergaduh. Cuma apa pendapat masing-masing tu je sedikit beza. Beza tu pun bukan dari segi yang besar, beza dari segi pembahagian sahaja. Dan demikian ta'alluq itu baharu. Dan atas kaul Asy'ariyah ini maka sekalian sifat af'al itu baharu. Sifat perbuatan tadi itu baharu, ada permulaan. Maka jikalau dikata orang pada mazhab Maturidiyah apabila adalah sifat takwin itu dengan dia mengadakan dan mengadamkan, mentiadakan, maka apalah pekerjaan qudrat pada i'tiqad mereka itu. Jadi orang pun persoalkan, kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata sifat takwin itu lain, kenapa ada sifat qudrat? Apa yang mereka faham dengan sifat qudrat? Itu akan dijawab minggu akan datang, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi menambah untuk saya dan tuan-tuan dan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal mu'minin sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal